Serius guys, kes kali ni memang keji gila kot. Kes yang abang buat akan cover hari ni melibatkan seorang lelaki tua yang tak sedarkan diri, yang mempunyai nafsu macam binatang. Dikatakan mangsa lelaki tua ni adalah di antara 60 hingga 100 orang guys. Tempoh dia melakukan crime ni lebih 40 tahun. Dan yang menariknya, kebanyakan mangsa-mangsanya tak ingat pun apa yang berlaku dekat orang. Macam lebih kurang kena pukau. Kes kali ni memang gila. Pengakhiran kes ni pun korang akan tak puas hati punya lah. Abang Boy yakin. So korang standby lah, kudak-kudak siap-siap. Kalau korang dah ready, let's roll the intro. Pada bulan Julai 1996, Kelly Garrett bergaduh dengan husband dia. Lepas dia bergaduh tu, dengan hentak-hentak kakinya, Kelly keluar daripada rumah tu untuk bertenang kejap. Dia naik kereta dan terus ke sebuah bar di Elephant Butte, New Mexico. Kelly ni terjumpa pula kawan dia yang bernama Jessie Ray dekat dalam bar tu. Dorang berdua bersembang lah. Biasalah orang perempuan. Itu confirm nak bergaduh masalah pasal laki dia tu. Dorang main pool, dorang minum, nak healing lah kata. Tapi dalam tak sedar tu, Kelly perasan something. Bia yang dia tengah minum tu rasa macam agak pelik. Baru 2 gelas dia dah pening-pening lah. Padahal selalunya 5 gelas selamba je dia hirup. Kelly dah rasa tak sedap dah. Dia minta diri untuk balik. Dan Jessie pun memapahnya keluar. Sampai-sampai je dekat kereta, tiba-tiba seorang lelaki keluar entah daripada mana, mengetuk belakang kepala Kelly. Kelly terjaga selepas beberapa jam. Dia telah diikat dan berada dekat dalam bilik gelap. Kelly perasan yang dia dalam keadaan tak berpakaian langsung. Ada collar anjing dekat leher dia dan tangan dia pun dah digari ke lantai. Dia tak boleh nak pergi ke mana-mana guys. Tiba-tiba lampu bilik dibuka. Seorang lelaki masuk. Muka dia senyum je. Yang mengejutkan adalah lelaki tu dia kenal sangat. Lelaki itu adalah ayah kepada kawannya yang tadi bersama-sama dekat bar. Lelaki itu adalah David Parker Ray. Dalam masa 36 jam selepas tu, Kelly telah melalui pengalaman yang menakutkan. Dia telah diseksa dan dilakukan macam binatang. Dan Kelly juga telah disuntik dengan bermacam-macam ubat yang menjadikan ingatan dia macam blur-blur guys. Dan lagi satu sebab supaya Kelly ni tak melawan. Dikatakan pada masa ni Jessie Ray pun join sekali guys. Setiap perbuatan terkutuk tu telah dirakam. Tak tahulah sama ada rakaman tu untuk dijual ataupun koleksi David sendiri. Dan selepas David ni dah puas bermain, dia mandikan dan memakaikan baju Kelly kembali. Dia kemudiannya meninggalkan Kelly dekat tepi jalan yang tak dilalui orang. Ada yang mengatakan leher Kelly telah dikelar dan ada juga mengatakan yang dadah yang diberikan kepada Kelly dalam dos yang sangat banyak. Kelly sebenarnya dibiarkan mati pada malam tu. Tetapi Kelly tak mengalah guys. Kelly yang masih lagi berada di dalam pengaruh dadah menggagahkan diri untuk cuba bangun dan berjalan. Beberapa kali jugalah dia terjatuh sampai luka-luka tangan dan kaki dia. Dia sendiri tak tahu berapa lama dia berjalan. Tetapi yang dia ingat, dia dah sampai dekat depan rumah dia. Tapi kan, korang nak tahu tak? Kelly ni cubalah ceritakan apa yang terjadi dekat husband dia. Husband dia buat tak tahu je guys. Sebabnya Kelly ni pun tak ingat apa yang terjadi. Dia kena kidnap, dia kena tu semua tu dia tak ingat guys. Yang hanya ada adalah lebam-lebam satu badan. Bukan setakat tu je, husband dia siap tuduh Kelly ni curang. Dia cakap yang Kelly ni menghabiskan masa 3 hari dengan lelaki lain. Laki Kelly ni pun punyalah bangang. Esoknya juga dia filekan cerai. Padahal dorang ni baru je berkahwin 3 bulan. Aduh, kesian gila kot Mina si Kelly ni. Penyudahnya apa yang dilalui oleh Kelly ni senyap macam tu je. Dia pun tak berapa ingat apa yang berlaku disebabkan David ni dah kasih dia ubat. Dia nak pergi report pun dia tak tahu nak report apa. Lepas je Kelly ni disahkan cerai, dia terus berpindah ke Colorado dan menetap di sana. Sementara tu si David Parker Ray ni masih lagi rancak buat perangai. Satu-satu perempuan dijumpai di tepi jalan dalam keadaan seperti mabuk. Bila orang tanya perempuan-perempuan ni, dorang cakap dorang tak ingat apa yang jadi. Siapa sebenarnya si David ni? David adalah anak kedua daripada 2 orang adik-beradik. Dia dibesarkan oleh atuknya tetapi tinggal
meninggal dalam keadaan yang sangat toksik. Setakat pelempang dengan penumbuk tu memang dah jadi makanan dah lah. David dan kakaknya dipaksa bekerja sepanjang hari dekat ladang keluarga. Kalau buat salah sikit je, memang miss makan malam lah cerita dia. Bapak dia pula lagilah tak guna. Bapak dia hanya datang melawat budak-budak ni hanya 2 kali je seumur hidup diorang. Dan lawatan terakhir dia adalah bila David ni berumur 12 tahun. Korang nak tahu tak apa yang bapak dia bagi dekat David? Dia bagi majalah guys. Bukan biasa-biasa pula tu. Dia bagi yang berkaitan dengan yang jenis ikat-ikat, rotan-rotan tu semualah. Budak 12 tahun, geng. Hei, apa ke gila. Dekat sekolah pula, si David ni selalu dibuli oleh rakan-rakan sekelas. Disebabkan yang si David ni pemalu yang amat. Disebabkan ini, David mula mendekatkan diri dia dengan dadah dan alkohol. Yelah, kawan-kawan lain semua keluar dating. Tetapi dia nak cakap dengan perempuan pun seksa. Dah bila tak ada kawan ni, dekat rumah pula asyik kena ligan je, David mencari jalan keluar dengan berfantasi. Buku yang diberikan oleh ayahnya membuatkan si David ni betul-betul tarik dengan penyiksaan. Dia anggap satu-satunya cara untuk dia puas adalah untuk menyeksa pasangannya. Dia start melukis image-image yang disturbing dan dia sorokkan benda ni daripada ahli keluarga yang lain. Tapi last-last kakak dia jumpa juga. Bila kakak dia tanya, dia cakap ini hobi barunya. Masa ni umur David 14 tahun tau. Lepas tamat je zaman persekolahan, David diterima masuk ke dalam askar dan bekerja sebagai mekanik. Selepas daripada ni, dia bekerja di unit maintenance di Truth and Consequences, New Mexico. David ni dah berkahwin sebanyak 4 kali dan ketiga-tiga perkahwinan yang terawal tak tahan lama guys. Mungkin disebabkan yang si David ni nafsu macam beruang. Gila engkau, siapa yang tahan kena seksa? Semasa perkahwinan David ni yang ketiga, mereka telah dianugerahkan anak perempuan yang pertama, iaitu Jessie. Memang si David ni sayang gila kot dengan Jessie. Dia manjakan. Apa saja yang Jessie nak, David akan bagi. Perangai diorang pun lebih kurang sama. Walaupun perkahwinan David kali ketiga ni tak berjaya, dia dan Jessie tak berenggang langsung. Hak penjagaan diserahkan kepada David bulat-bulat. Tetapi perkahwinan David kali keempat, dia lain sikit guys. David telah bertemu dengan seorang wanita yang berumur 37 tahun yang bernama Cindy Handy pada tahun 1997. Cindy ni bekerja dekat satu jabatan yang sama dengan David. Cindy ni pun satu hal. Dia sebenarnya sedang melarikan diri daripada polis kerana kesalahan mencuri kereta dan pemilikan dadah di Washington. Dua-dua ni sebenarnya boleh ngam disebabkan Cindy ni pun selera sama macam David. Dua-dua suka seks ganas. Bila David duk cerita semua benda yang dibuat dekat bangsa penyisaannya, Cindy boleh suka pula guys. Dia join sekaki. So sebelum tu hanya David dan anaknya Jessie sahaja. Tetapi sekarang ni diorang dah bertiga tau. So tak tahulah bila benda ni terjadi sebenarnya. Menurut rekod, tak dapat dipastikan bila kali pertama si David ni start menculik perempuan. Apa yang ada hanya testimoni daripada saksi dan juga klaim yang dibuat oleh rakan sebahat David. Tetapi apa yang membongkarkan aktiviti keji 3 beranak ni adalah disebabkan oleh Minah ni. Perempuan ni bernama Cynthia Virgil. Pada bulan Mac 1999, Cynthia yang pada masa tu 22 tahun bekerja sebagai pelacur jalanan di bandar Albuquerque, New Mexico. David telah datang dan offer untuk membayar Cynthia cash untuk perkhidmatannya pada malam tu. Bila masuk-masuk je kereta, David terus mengeluarkan lencana polis palsu dan mengatakan yang Cynthia telah ditahan. Cynthia tahu tau yang lencana tu adalah lencana tipu. Tetapi sebelum dia sempat untuk melarikan diri, daripada belakang keluar susuk tubuh wanita lain. Wanita tu adalah Cindy. Cindy mengeluarkan taser dan cucuk di belakang Cynthia. Time-time tu juga Cynthia jadi tak bermaya. Sementara David drive dan belah daripada situ, Cindy telah memakaikan collar besi di leher Cynthia dan meletakkan pita pelekat di mulutnya. Cynthia dah tak boleh buat apa-apa dah pada masa tu. Sementara David drive 4 jam untuk sampai ke destinasi penyiksaan mereka. Kontena putih ni telah dimodified untuk menjadi ruang penyiksaan mangsa-mangsa David. David mengelarkan bilik ni sebagai The Toy Box. David ni dah spend duit sebanyak $100,000 untuk mengubah truk ni menjadi tempat permainan dia. Dekat dalam tu ada bermacam-macam alat permainan dewasa. Ada rantai, ada alat penyiksaan dan macam-macam lagi lah. Bilik tu telah dibina untuk menjadi soundproof. Kalau mangsa ni menjerit sekuat hati pun, takkan ada orang yang boleh dengar.
Entry kepada bilik ni hanya satu je dan dikunci daripada luar. Kalau mangsa dah masuk kat dalam bilik ni, memang tak ada peluang lah untuk keluar. Cynthia telah digari ke katil dan suara pertama yang dia dengar adalah suara David. Tetapi David dan Cynthia tak ada pun guys. Apa yang Cynthia dengar ni adalah satu rakaman yang dimainkan semula di hadapan Cynthia. Sebenarnya beberapa tahun sebelum tu, David telah membuat satu rakaman suara. Dekat dalam rakaman tu, David describe dengan detail apa yang akan terjadi selepas diorang ni diculik. Dia lebih kurang macam satu arahan. Dekat dalam rakaman tu, David mengatakan apa yang mangsa perlu expect selepas menjadi untuk David dan juga Cindy. Lebih kurang macam rakaman pengenalan ataupun sesi orientasi. Hai, gila betul. Abang Boy tak boleh nak bagi korang dengar dekat dalam video ni. Tetapi basically, apa yang David cakap adalah Cynthia akan mengadakan, akan diseksa, akan dikenakan arus elektrik dan diberikan dadah yang akan membuatkan Cynthia ni hilang ingatan. David siap ugut kot yang ini bukan kali pertama dia buat macam ni dekat perempuan-perempuan, dan Cynthia bukanlah mangsa yang terakhir. Kalau Cynthia ni tak melawan, Cynthia mungkin akan dilepaskan selepas dia orang ni puas. Tetapi kalau dia melawan, Cynthia akan dibunuh dan mayatnya akan ditanam di gurun New Mexico tanpa seorang pun yang tahu. Ada doh rakaman tu. Korang boleh pergi search lepas ni. So anyway, beberapa jam selepas Cynthia ni mendengar pita rakaman tu, penyeksaannya bermula. Cynthia telah diseksa dan dipaksa melakukan pelbagai aksi untuk memuaskan nafsu David dan juga Cindy. Benda ni berlaku selama berjam-jam guys, selama berhari-hari, dan di sepanjang masa Cynthia akan berada di bawah pengaruh dadah. Dekat dinding bilik permainan tu tercatat diagram tubuh manusia tentang macam mana nak bagi kesakitan yang teramat sangat tanpa membunuh mangsa. Tetapi ada satu yang lebih disturbing, tahu tak? Ada satu sign yang menulis Satan's Den ataupun sarang iblis. Cynthia tahu kalau dia tak buat apa-apa, dia mungkin akan dibunuh. Pada masa ni, Cynthia dah dikurung selama lebih 3 hari. Pada malamnya, Cynthia akan diseksa. Tetapi pada paginya, David dan juga Cindy akan menjalankan kehidupan diorang macam orang normal je. David akan pergi kerja macam orang biasa, sementara si Cindy ni ditugaskan untuk menjaga mangsa. At one point of time, Cindy ni tengah bercakap dekat telefon tau. Time ni lah Cynthia nampak peluang untuk dia melepaskan diri. Dia perasan yang kunci untuk gari tu diletakkan di atas meja berdekatan dengan katil. Memang Cynthia boleh capai. So tanpa membuang masa, Cynthia mencapai kunci tu dan membuka garinya. Cynthia pun apa lagi, terus menelefon talian kecemasan. Tetapi telah dihalang oleh Cindy yang baru je perasan. Apa lagi, memang rambel lah. Bergasak dua-dua ekor tu. Cindy ni pergi hempuknya Cynthia dengan lampu meja dan Cynthia pun terjatuh. Dalam dia terjatuh tu, dia terlanggar satu box yang berisi macam-macam alat penyiksaan. Salah satu alat yang terjatuh tu adalah satu ice pick. Tak cakap banyak, Cynthia terus menikam leher Cindy beberapa kali. Bila Cindy tu dah terjatuh, Cynthia pun apa lagi, dia terus berlari ke pintu depan dan menendang pintu tu. Mujur lah boleh terbuka. Cynthia berlari dalam keadaan berbogel dan berdarah-darah guys. Dia dah tak peduli dah. Bogel pun bogel lah. Pada masa ni, collar besi dekat leher Cynthia masih ada lagi tau. Daripada jauh Cynthia perasan pintu terbuka di sebuah rumah berdekatan. Dia terus masuk geng. Penghuni rumah tu lah yang call polis. Yes, I'm calling for a young lady that ran into the house. She says she's just been... She's got a chain on her and everything. Sent someone right away. This lady's naked and everything else. She said they've been holding her for 3 days. Sampai-sampai je polis, Cynthia ni masih dalam keadaan ketakutan guys. Dia menyorok je dekat bawah meja. Punyalah takut. Bila Cynthia ni dah bertenang, dia cuba untuk menceritakan apa yang terjadi dan menunjukkan rumah di mana dia telah diculik. Sebenarnya dekat rumah David, polis dah sampai dah pun. Pada masa Cynthia cuba untuk call polis dekat rumah David, panggilan tu sampai ke operator. Tetapi tiba-tiba putus. So operator telah hantar satu unit kereta peronda di rumah David untuk cek apa sebenarnya yang berlaku. Bila polis tanya Cindy apa sebenarnya yang terjadi, Cindy cakap dia tersalah tekan dan kecederaan di lehernya disebabkan dia terjatuh. Memang taklah polis nak percaya. Cindy telah ditahan. Begitu jugalah David. Masa sesi soal siasat, David dan Cindy ni mengatakan Cynthia adalah seorang penagih dadah dan dorang sebenarnya cuba untuk merawat Cynthia.
Hei abah lu. Bila polis berjaya mendapatkan waran geledah, tempat pertama yang diorang cek adalah bilik bawah tanah David. First yang polis jumpa adalah lampu meja yang pecah di lantai. Sama seperti apa yang Cynthia ni describe. Lepas tu polis jumpa pula ice pick yang berdarah-darah. Next, polis jumpa baju milik Cynthia dan juga lencana palsu. Dan last sekali, polis menjumpai pita rakaman suara David tentang arahan untuk mangsa colik. Apa yang polis dengar pada masa tu lebih seram daripada apa yang Cynthia describe tau. Rakaman suara tu panjang gila guys. 40 minit kot. Sepanjang 40 minit itulah David bagi tahu apa yang dia akan lakukan kepada mangsa. Dia detail satu persatu. Dia siap cakap yang kawan-kawan dia akan join sekali-sekala. Basically David mengatakan yang mangsa akan jadi untuk dia dan juga The Lady. Dia tak sebut nama tau. Dia hanya cakap The Lady je. Di akhir rakaman tu David mengatakan be smart and be a survivor. Hei, kepala otak dia. Seram tu kalau kau dengar. Dalam rakaman tu, polis perasan something. David ada menyebut yang dia rakam tape tu pada tahun 1993. 4 tahun sebelum dia menjumpai Cindy Handy. So, kok kiranya yang David mention The Lady tu, dia sama ada refer kepada bekas isterinya yang ketiga ataupun anak perempuan kesayangannya, iaitu Jessie Ray. Dekat rumah tu, polis berjaya kumpul beribu-ribu bahan bukti yang dapat mensabitkan David dan juga Cindy. Itu baru dekat dalam rumah tau. Itu apa-apa tak sebut lagi dalam kotak permainan David ni. Daripada dinding ke dinding, daripada atas ke bawah, semuanya penuh dengan alat penyiasatan dan juga alat permainan dewasa. Termasuklah peralatan perubatan dan juga alat bedah guys. Alat suntikan dan juga pelbagai alatan. Dan alat yang paling David banggakan adalah dekat tengah-tengah bilik tu ada satu kerusi dentis yang telah dimodified untuk menjadi kerusi penyiasatan. Kerusi tu dah dimodified untuk menjadi kerusi yang doktor pakai untuk sambut baby tu. Dia modify jadi macam tu guys. Dekat atas ceiling pula siap ada cermin mat. Untuk apa? Sebenarnya untuk mangsa ni boleh tengok diri dia orang diseksa tau. Hoi gila, sik gila tu ni. Tetapi dalam banyak-banyak yang polis jumpa tu, ada satu bahan bukti yang betul-betul gila. Benda tu adalah satu nota tulisan tangan tentang manual apa yang perlu dilakukan kepada. Semua dekat dalam tu dia lebih kurang macam deraan daripada segi mental kepada mangsa. Salah satu daripada step dia adalah David akan bagi tahu apa yang dia akan lakukan kepada tubuh mangsa sebelum dia melakukan aktiviti terkutuk tu. Dekat dalam nota tu, David siap tulis 16 poin macam mana nak brainwash mangsa untuk mengikut kehendaknya. Antaranya adalah menggunakan ugutan, pengasingan, pendaraan dan yang last sekali adalah memberi ganjaran. Polis juga telah menjumpai satu rakaman video tentang seorang wanita yang sedang melalui proses penyiasatan. Tetapi polis tak dapat mengenal pasti tahu siapa sebenarnya mangsa perempuan dekat dalam video tu. Yang polis dapat tahu adalah perempuan tu mempunyai tattoo di betis kaki. Kalau nak diikutkan, kedua-dua monyet ni dah disabitkan dengan lebih 20 kesalahan. Tetapi sementara polis nak membina kes berdasarkan bukti-bukti yang diorang collect, David dan Cindy telah ditahan atas kesalahan menculik Cynthia dan meletakkan ikat jamin sebanyak 1 juta seorang. Apa yang berlaku ni mendapat liputan media seluruh Amerika. Satu persatu bangsa David ni muncul. Angelica Montano tampil membuat laporan polis mengatakan pengalaman dia hampir sama dengan Cynthia. Apa yang berlaku adalah pada suatu hari Angelica ni datang ke rumah David dan Cindy untuk pick up campuran kek. Angelica ni sebenarnya kawan rapat kepada Cindy. Sampai-sampai je David terus mengeluarkan pisau dan menyuruh Angelica ni untuk masuk ke dalam rumah. Dah masuk ke dalam rumah tu, si Cindy pula keluar daripada belakang pintu sambil mengacukan senapang ke arah Angelica. Angelica telah diseksa selama 4 hari sebelum dia dilepaskan di tepi jalan. David siap ugut kot kalau Angelica ni buka mulut, dia akan datang dan membunuh semua ahli keluarga Angelica. David ni siap cakap kot dia ada kabel polis. Seorang pegawai polis yang off duty secara kebetulan lalu dekat area tu dan ternampak Angelica yang terhuyung-hayang. Angelica bagi tahu kat polis tu apa yang berlaku. Tetapi yang peliknya, polis tu tak percaya guys. Dia drop Angelica ni dekat bus station dan menyuruh Angelica untuk pergi buat report. Lepas tu dia caw. Hei, fishy gila kot. So Angelica pun pergilah buat report. Tetapi polis langsung tak ada follow up.
Disebabkan takut nyawanya melayang, Angelica mendiamkan diri selama hari ni. Tetapi bila dia nampak gambar David dan Cindy dekat TV, dia tahu dia kena buat something. Lagi seorang mangsa David yang lain adalah wanita dekat dalam video tu. Pada masa tu, susah gila kot polis nak kenal pasti mangsa, disebabkan angle kamera tak dapat menampakkan muka mangsa dengan jelas. So polis decide untuk menghantar rakaman tu ke FBI untuk di-enhance. Gambar tattoo tu telah diberikan kepada media. Tak sampai beberapa hari, polis mendapat satu feedback. Bekas ibu mertua Kelly Garrett mengatakan yang Kelly ni pernah hilang selama 3 hari pada bulan Julai 1996. Dan bila Kelly ni ditemui, keadaan Kelly memang teruk gila kot. Pada masa tu, diorang sekeluarga ingat yang si Kelly ni curang dengan lelaki lain. Tetapi selepas polis menahan David, ada kemungkinan yang Kelly ni telah dijadikan mangsa. Polis berjaya menghubungi Kelly yang berada di Colorado pada masa tu. Rupanya Kelly lah wanita yang dirakam dekat dalam video tu. Pendakwa raya beranggapan yang diorang ni dah ada strong case untuk pendakwaan. Sekarang ni diorang ada Cynthia, Angelica dan juga Kelly sebagai saksi utama diorang. Tetapi lah kan, tak tahulah apa yang terjadi. Hakim membuat keputusan untuk menjalankan perbicaraan diorang ni secara perasingan. Bermakna Cynthia satu sesi, Angelica satu sesi dan Kelly satu sesi. Tetapi kan, ada sinar sikit lah. Si Cindy ni, dia setuju untuk memberikan kenyataan ke atas David untuk hukumannya diringankan. Bila Cindy ni buka je mulut, semua orang terkejut guys. Sebenarnya Cindy bukan satu-satunya rakan subhat David dalam aktiviti jijiknya tau. Cindy mengatakan yang anak kesayangan David iaitu Jesse join sekaki dalam aktiviti diorang. Lepas tu ada seorang lagi lelaki yang bersubhat dengan David. Seorang lelaki yang berumur 27 tahun yang bernama Dennis Roy Yancey. Menurut Cindy lagi, dia pernah terdengar yang David, Jesse dan juga Dennis pernah membunuh seseorang. Pada Julai 1997, ketiga-tiga monyet ni pergi ke bar di Elephant Butte dan bawa balik seorang wanita yang bernama Mary Parker. Mary ni sebenarnya pernah berkapal dengan Dennis ni. Mary telah dikurung dekat dalam toy box dan diseksa selama 3 hari. Kemudian David mengarahkan Dennis untuk mencekik Mary sampai mati. Mayat Mary kemudiannya telah ditanam di gurun New Mexico. Dennis dan Jesse telah ditahan dan dibicarakan atas tuduhan menjadi rakan subhat dan juga tuduhan membunuh Mary Parker. Pada tahun 1999, Dennis telah mengaku bersalah atas pertuduhan membunuh Mary Parker dan dijatuhkan hukuman penjara selama 30 tahun. Dia juga telah disabitkan dengan kesalahan menculik, menjadi rakan subhat dan juga mencemarkan bahan bukti. Tetapi yang peliknya untuk kes ni, tak ada bahan bukti tau. Dennis cuba jugalah untuk tunjuk polis dekat mana dia tanam mayat si Mary ni. Tetapi bila polis cek, satu tulang pun tak ada. Bila kita sembang pasal Jesse pula, secara kebetulan Mary ni adalah kawan kepada Jesse. Dan Mary ni bukan satu-satunya kawan Jesse yang dilaporkan hilang tau. Jill Susan Troya kali terakhir dilihat di depan sebuah restoran di bandar Albuquerque bersama Jesse pada tahun 1995. Dia telah dilaporkan hilang dan sampai ke hari ni mayatnya tak dijumpai guys. Secara official, kes ni masih belum dapat diselesaikan. Menurut Cindy, tempat favourite untuk David ni membuang mayat adalah di Tasik Elephant Butte. Cuma masalah dia adalah bila unit penyelam membuat satu pencarian, diorang tak temui mayat yang ada kaitan dengan David. Ini official statement daripada polis tau. So maknanya diorang ada temui mayat, tapi mayat tu tak ada kena-mengena dengan kes David ke macam mana? Fishy gila kot kes ni. Pada 28 September 1989, satu mayat lelaki telah ditemui terapung di Tasik Elephant Butte. Mayat tu telah dikenal pasti sebagai seorang lelaki yang berumur 53 tahun yang bernama Billy Bowers yang telah dilaporkan hilang 3 hari sebelum tu. Billy ni sebenarnya adalah bos kepada David semasa si David ni bekerja sebagai mekanik di Canal Motor. Cindy mengatakan yang David telah menembak Billy di belakang kepalanya disebabkan pergaduhan di antara mereka, dan David telah membuang mayat Billy di Tasik Elephant Butte. Sesi perbicaraan Cynthia sepatutnya dijadualkan pada bulan Mac 2000. Tetapi atas sebab yang tak dapat dikenal pasti, hakim tak membenarkan kebanyakan bahan bukti yang ditemui dekat rumah dan juga toy box untuk dijadikan bahan bukti di mahkamah. Termasuklah nota yang ditulis sendiri oleh David dan juga rakaman suara David. Baru je nak mula perbicaraan ni,
Mahkamah terpaksa postpone disebabkan David mengalami serangan jantung dekat dalam tahanan. Lepas tu, hakim buat lawak lagi sekali guys. Tiba-tiba je, dia dengan suka-suka decide untuk mendahulukan perbicaraan Kelly pula. Sepatutnya Cynthia. Tetapi dia bagi Kelly jalan dulu. Tetapi beberapa hari sebelum tarikh perbicaraan ni bermula, Angelica mati akibat jangkitan paru-paru. Pada masa ni, pendakwa raya memang barai gila dah. Satu persatu halangan ke atas pendakwaan David dan juga sekutu-sekutunya. Hakim satu hal, lepas tu saksi pula mati. Semasa perbicaraan Kelly, dia terpaksa melihat kembali rakaman video di hadapan semua orang yang hadir di mahkamah. Menurut peguam David, apa yang berlaku dekat dalam video tu adalah consensual ataupun dilakukan atas persetujuan Kelly. Sebab dia adalah, abang boy dah tengok video tu. Dekat dalam video tu tak ada langsung yang David ni berlaku kasar ke ataupun memukul Kelly. Kelly dekat dalam video rakaman tu kelihatan seperti terangsang atas apa yang dilakukan ke atasnya. Tetapi dorang tak ambil kira yang pada masa Kelly di kat atas kursi tu, Kelly betul-betul tengah high. So itulah yang digunakan oleh peguam David untuk mencabar kredibiliti testimoni si Kelly ni. Banyak detail yang Kelly lupa disebabkan dia berada di bawah pengaruh dadah semasa video tu diambil. Disebabkan ini, testimoni yang diberikan oleh Kelly sukar untuk dipercayai oleh juri. Benda ni menyebabkan mistrial. Salah seorang juri mengatakan pada newspaper yang dia tak yakin yang apa yang berlaku pada Kelly ni mempunyai unsur paksaan. Dia tambah lagi, memang ramai gila orang yang suka seks-seks ganas ni. Dan daripada video tu boleh nampak yang Kelly ni suka. Kepala hangguk dia. Kalau korang ada masa, korang pergilah search sendiri video tu. So anyway, pihak pendakwa raya tak berputus asa dan cuba untuk mendapatkan perbicaraan semula. Dah dapat dah. Tetapi elok je beberapa hari dalam perbicaraan kedua ni, hakim pula mati guys. Penyudahnya, perbicaraan ni telah dipospon selama setahun selepas tarikh Cynthia melarikan diri daripada tahanan The Toy Box. Tetapi time perbicaraan kedua ni ada sinar sikit. Cindy Handy telah dipanggil untuk memberi testimoni ke atas David. Kelly dan juga Cynthia telah dipanggil sekali lagi ke kandang saksi. Selepas 10 hari perbicaraan, David ni terpaksa mengambil tawaran plea deal dengan mengaku bersalah, tetapi dengan syarat anaknya menerima hukuman yang lebih ringan. Last, David telah didapati bersalah atas pelbagai tuduhan dan dijatuhkan hukuman penjara selama 224 tahun. Cindy pula dijatuhkan hukuman penjara 36 tahun atas penerlibatannya. Tetapi yang tak bestnya adalah JC menerima hukuman yang paling ringan. Dia telah menerima hukuman penjara selama 30 bulan dan 5 tahun di bawah pengawasan polis. Tetapi kan, ini yang tak bestnya. Walaupun selepas perbicaraan yang macam sirkus tu, David tak menerima hukuman yang setimpal pun untuk jenayah dia. Pada 28 Mei tahun 2002, tak sampai 2 tahun si David ni dekat dalam penjara, David telah mengalami serangan jantung dan telah disahkan mati setibanya di hospital. Dia mati ni semasa dalam perjalanannya untuk disoal siasat untuk kes-kes lain yang terjadi di sekitar New Mexico. So last kita takkan tahu pun berapa mangsa sebenar si David ni. Yang confirm hanya 3 orang saja. Tetapi menurut polis, mereka membuat spekulasi yang David ni mungkin terlibat dengan sekurang-kurangnya 5 kematian dan juga di antara 60 hingga 100 kes. Dan kesemua-semua kes yang berlaku ni adalah di antara tahun 1957 hingga tahun 1999. 42 tahun tu guys. Tapi itulah, boleh mati pula Haji Bawok tu. Abang boy tak tahulah. Banyak gila kot kes-kes yang kita takkan dapat penyelesaian disebabkan undang-undang yang banyak cacat celah. Macam dalam kes ni, dah ada dah bukti dekat depan mata. Tetapi si hakim pula tak nak benda ni dibentangkan di mahkamah. Abang boy rasalah ada tangan-tangan gaib di belakang yang kontrol semua benda ni. Mungkinlah ada bukti lain yang dekat dalam rakaman suara David tu yang dapat mengaitkan dengan orang lain. Mungkin. Seperti biasa, abang boy nak dengar pendapat korang pula. Kasih komen korang dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video abang boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, abang boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja abang boy 1 like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video abang boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.